Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua pendengar berita panas hari ini. Dipetik dari syahbudin.com.net bertajuk Kalau Hishamuddin dilabel pengecut, halang jawatan Presiden UMNO ditandingi akan jadikan Zahid Hamidi sama pengecut. Berita penuh. Berdasarkan rekod sejarah, Zahid Hamidi adalah pemimpin yang berani dan tidak pernah kalah apabila bertanding dalam UMNO di peringkat pusat. Beliau berani bertanding jawatan Ketua Pemuda UMNO pada 1996 walaupun lawannya ketika itu ada yang berjawatan Menteri dan Menteri Besar. Dengan hanya berjawatan pengurusi BSN, Zahid Hamidi akhirnya berjaya menewaskan Rahim Tambi Cek, Anwar Musa dan Isa Samad pada pemilihan tahun 1996 itu. Daripada situ, beliau kemudian menjadi naib presiden, timbalan presiden dan akhirnya presiden UMNO pada 2018. Pada pertandingan pada 2018 dan dalam keadaan UMNO tiada lagi kuasa ketika itu, Zahid Hamidi tetap berani menawarkan diri bertanding jawatan presiden UMNO. Beliau akhirnya berjaya memimpin UMNO setelah menewaskan Khairi Jamaluddin dan Tengku Razalik Hamzah. Sebelum PRU 15 lalu, pemilihan UMNO telah ditangguhkan dan sehingga dipindah perlembagaan parti bagi mengelakkan berlakunya perpecahan untuk menghadapi PRU tersebut. Dalam keadaan UMNO perlu bangkit dan bersatu bagi menghadapi PRU 15, keperluan mengelakkan pertandingan itu adalah boleh diterima kewajarannya. Di sebalik keputusan PRU 15 tidak cemerlang buat UMNO, tetapi BN akhirnya berjaya berada dalam kerajaan perpaduan yang dengan kedudukan yang lebih kukuh. Bahkan Zahid Hamidi sendiri beroleh jawatan timbalan Perdana Menteri. Sepatutnya ketika ini, oleh kerana PRU 15 sudah berakhir, ditambah dengan Zahid Hamidi berkedudukan timbalan Perdana Menteri, tiada keperluan lagi untuk menghalang pertandingan bagi jawatan Presiden UMNO. Kalau pertandingan sebelum PRU ditakuti boleh membawa perpecahan untuk menghadapi PRU, tapi sekarang hendak takut apalagi kepada pertandingan dalam UMNO. Sebab itu dalam hal ini, pengampu Zahid Hamidi harus segera berhenti mengeluarkan kenyataan atau gesaan yang menjurus agar dielakkan pertandingan bagi jawatan Presiden UMNO. Gesaan sedemikian sudah tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip memindah perlembagaan yang menetapkan pemilihan UMNO hendaklah diadakan 6 bulan selepas PRU dilangsungkan. Jika sebelum dan selepas PRU tetap cuba dihalang pertandingan, lebih baik UMNO pindah saja perlembagaannya dengan mengharamkan sama sekali pertandingan. Jangan juga jadikan Zahid Hamidi seolah-olah seorang yang pengecut dan takut untuk berlawan dengan gesaan seperti itu, sedangkan sejarah perjalanan politiknya telah membuktikan beliau seorang yang berani dan tidak pernah takut. Bro, janganlah bagi malu Panglima Jawa itu. Selain itu, jika Nur Jazlan Mohamid yang merupakan seorang penyokong kuat Zahid Hamidi berani melabel Hishamuddin Hussein pemimpin yang diwar-warkan akan mencabar Zahid Hamidi bagi jawatan Presiden UMNO sebagai seorang pengecut, apa bezanya dengan beliau sendiri? Tidakkah dengan gesaannya agar jawatan Presiden UMNO tidak ditandingi turut merupakan tindakan pengecut dan ingin menjadikan Zahid Hamidi sebagai pemimpin yang pengecut? Jika Zahid Hamidi masih ada jiwa berani dalam dirinya, keberanian pertama yang harus ditunjukkannya ialah mempersetankan segala gesaan pengampunya itu dengan tunjukkan beliau tidak pernah takut untuk bertanding. Syahbudin Hussein, 3 hari bulan 1 2023. Salam sejahtera, salam perpaduan, selamat malam kepada semua pendengar berita panas malam ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Johari tentukan status 4 ahli parlimen GRS dalam masa 21 hari. Berita penuh. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berkata dia akan membuat keputusan mengenai kekosongan 4 ahli parlimen dari Gabungan Rakyat Sabah GRS dalam tempoh 21 hari. Johari juga mengesahkan dia sudah menerima surat rasmi daripada Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi pada 27 Disember lalu bagi meminta Dewan Rakyat memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya bahawa 4 kerusi parlimen itu akan dikosongkan.
Di bawah perkara 49E-3, Speaker akan memutuskan sama ada kursi ini akan dikosongkan atau tidak, katanya kepada Malaysia Kini ketika dihubungi. Johari juga berkata Ronald mencadangkan supaya 4 ahli parlimen JRS itu mengosongkan kerusi mereka. Saya memberitahu dia bahawa saya belum menerima apa-apa lagi. Dia menulis kepada saya secara rasmi pada 27 Disember. Jadi, sekarang saya mendapat semua suratnya dan saya akan mengambil tindakan sewajarnya, kata bekas ahli parlimen Sungai Petani itu. Johari berkata dia perlu meneliti perkara itu dan berharap ia dapat diselesaikan secepat mungkin. Saya perlu banyak membaca, meneliti dan saya berharap untuk menyelesaikan secepat mungkin. Saya akan mencari penyelesaian terbaik bagaimana untuk bertindak balas terhadap perkara ini dan itu akan mengambil sedikit masa, katanya. Johari pada masa sama menegaskan selepas menerima surat secara rasmi daripada Ronald, menurut undang-undang dia mempunyai masa selama 21 hari untuk membuat keputusan. JRS pada asalnya berikrar taat setia kepada Muhyiddin Yassin selaku pemimpin PN untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Namun, sokongan itu berubah selepas Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri. Pada 10 Disember, sekumpulan 15 adun JRS dan 4 ahli parlimen mengisytiharkan bahawa mereka keluar dari Bersatu. Mereka ialah Armizan Ali Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi, Jonathan Yassin Renau dan Mat Bali Musa Sipitang. PN mendakwa 4 ahli parlimen terbabit perlu mengosongkan kerusi masing-masing selaras dengan pelaksanaan Undang-Undang Anti Lompat Parti yang termaktub dalam perkara 49E Perlembagaan Persekutuan. Awal hari ini, Ronald menegaskan 4 ahli parlimen itu adalah antara calon yang bertanding sebagai ahli bersatu dalam PRU ke-15 lalu. Melalui surat bertarik 3 November kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, Setiausaha Bersatu Sabah mengesahkan 4 ahli parlimen itu adalah antara calon yang bertanding sebagai ahli bersatu. Keahlian mereka dalam JRS disediakan sebagai ahli bersatu, kata Ronald.